bertemu kembali dalam Buletin Awal ini dan sekarang kita teruskan dengan perbincangan yang kami bawakan dalam blok yang kedua. Sebentar tadi kita ada membincangkan bersama dengan Datuk Mahfuz Omar mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Chin berhubung kenyataannya bahawa tiada sebab untuk Dewan Rakyat untuk tidak bersidang selepas semua Ahli Parlimen menerima vaksin kelak. Dan bersedia di talian untuk kali ini kita akan bersama dengan Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Tan Sri, apa pendapat Tan Sri mengenai tuntutan supaya sidang Parlimen dan DUN disambung sejurus selepas Ahli Parlimen dan ADUN diberi vaksin COVID-19 kelak, Tan Sri? Ini soalan spontan ni. Saya sekarang ni tengah ada program menyampaikan sumbangan alat-alat tulis kepada calon-calon SPM dalam Parlimen Tanjung Karang. Jadi InsyaAllah saya bolehlah berikan pandangan saya secara spontan ni. Ialah pandangan peribadi saya lah. Bagi saya, daripada dulu stand saya ialah persoalan saya sama ada Parlimen boleh bersidang ataupun tidak sewaktu darurat ini. Daripada kefahaman saya, daripada yang saya faham boleh bersidang. Jadi bagi saya, kalau Parlimen boleh bersidang, mengapa tidak bersidang? Soalan SOP ni, soalan sama ada vaksin ke, tak ada vaksin ke, kita dah bersidang pun. Dalam belanjawan yang lepas, kita bersidang waktu PKP, kita ada SOP kita, Parlimen pun dah belanja berapa banyak untuk pasang gelas pemisah antara ahli Parlimen. Tiap 2 minggu sekali kami kena buat COVID test dan masuk Parlimen pun kami kena cek. Jadi bagi saya tak ada sebab Parlimen tidak boleh bersidang. Tambahan pula bila kalau betul dah ada vaksin ni nanti sepatutnya nak kena bersidang. Saya memang ada kan daripada dulu saya duk tertanya mengapa Parlimen tidak boleh bersidang. Okey Tan Sri. Okey, pendapat Tan Sri pula jika sidang Parlimen atau DUN digantung lama, adakah ia akan mewujudkan kebimbangan bahawa suara rakyat melalui wakil rakyat mereka tidak dapat didengari dan diambil kira dalam pentadbiran negara, Tan Sri? Ya, kalau saya tengok perlembagaan Belanggar Persekutuan, kalau saya tak silap saya dalam Belanggar Persekutuan, bahawa 6 bulan, apabila tempoh 6 bulan yang di-Pertuan Agong kena panggil Parlimen bersidang. Setiap 6 bulan. Bermakna kalau nak taguh Parlimen ni, kalau kefahaman saya mengikut Perlembagaan Persekutuan, saya dah lupa, artikel 40 apa saya dah lupa. Tapi kena 6 bulan. Jadi kada last sidang kita yang lepas bulan 12 kalau saya tak silap, lepas bajet tu, bermakna paling lewat bulan 6 nak kena panggil bersidang. Jadi kalau tanya saya tak perlu tunggu bulan 6, bulan 3 pun kita bersidang lah. Sebab apabila menghadapi COVID-19 ini, kerajaan kena dengar pandangan rakyat, pandangan ahli Parlimen. Kami ahli Parlimen ini mewakili suara rakyat. Ahli Parlimen ini pula terdiri pada berbagai kawasan. Macam saya boleh dah anggap mewakili penduduk luar bandar. Ada mewakili rakyat yang mewakili sini bandar. Ada wakil rakyat yang mewakili dalam bandar. Jadi sebagai wakil rakyat luar bandar, kemungkinan ada juga golongan-golongan yang di luar bandar ini yang harus diberikan pembelaan yang mungkin kerajaan terlepas pandang di dalam usaha kerajaan memberikan berbagai-bagai bantuan. Saya tidak nafikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan PN kerana memberikan berbagai-bagai bantuan, berbagai-bagai sumbangan kepada rakyat. Tetapi persoalannya, adakah semua lapisan rakyat terbela? Adakah semua lapisan rakyat itu dapat apa yang diberi oleh kerajaan? Jadi kalau Parlimen bersidang, saya percaya banyak masalah-masalah macam ini. Saya sekarang di sekolah dengan Datuk Harun. Saya sedang berbincang dengan pengetua. Di sekolah ini saya tanya bagaimana sistem pendidikan online ini. Di Tanjung Karang saja lebih kurang 60% saja. Lebih kurang 40% tidak dapat belajar. Adakah kita nak mengamalkan sistem pendidikan double standard macam ini? Apa cara yang terbaik? Mungkin kita, bila Parlimen bersidang, mungkin kita boleh bagi pandangan. Mungkin macam sekolah dengan Datuk Harun, guru-guru dia sediakan di modul bagi pelajar-pelajar yang tidak ada online. Tidak boleh hanya bergantung kepada online saja. Jadi kementerian kenalah menyediakan satu plan B. Kalau mana sekolah-sekolah yang tak ada pelajar-pelajar tak dapat. Jadi banyak lagi kita boleh bercakap. Jadi kalau Parlimen tak ada bersidang,
siapa yang bagi pandangan ni? Itu yang kadang-kadang saya pun kadang-kadang rasa kecewa juga, macam flip-flop juga. Baik, Siapa, Tan Sri. mana kumpulan persatuan yang banyak bersuara? Oh, besok akan diumum. Boleh. Kumpulan gunting rambut bersuara. Besok boleh. Apa lagi? Kumpulan kedai makan boleh. Kumpulan apa lagi? Jadi ada kumpulan-kumpulan masalah petani sebagai contoh. Dia takkan hari-hari nak tunggu dalam masuk surat khabar baru kerajaan ambil tindakan. Dengarlah suara kita. Jadi persoalan saya ialah mesti mengapa Parlimen tak boleh bersidang? Sepatutnya boleh bersidang. Baik Tan Sri, ini soalan terakhir Tan Sri ya. Jadi Tan Sri, kritikan pembangkang ini soalan terakhir dari saya Tan Sri. Okey, kritikan pembangkang mengenai penggantungan parlimen digunakan untuk menguatkan otoriti kerajaan. Pendapat Tan Sri sendiri? Saya tak fikir itu. Saya tak fikir sama ada pergantungan parlimen ni mengenai pasal kerajaan tak cukup sokongan ke tidak, itu saya put aside that one. Itu bukan soal saya. Soalnya ialah jangan sampai kita hilang demokrasi di dalam negara kita. Kita mesti ada, negara kita ini ditubuhkan mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi, bukannya autokrasi. Jadi biarlah kita bersidang, dan saya yakin kalau bersidang macam bajet yang lepas, tengok lulus tidak bajet. Ini kena bukti kan, apa yang kita nak takut. Kalau kata pembangkang kata Perdana Menteri tidak tak ada sokongan, saya mengatakan tidak. Saya kata Perdana Menteri masih ada sokongan. Dah banyak kali sebelum bersidang pun dulu. Dia kata tak ada sokongan, tapi kita tengok macam bajet lulus. Dan saya nak beritahu yang kata ada 2 orang ahli parlimen Macang dengan ahli parlimen Kodai Kansar yang kata tidak menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Bagi saya dia tidak menyokong pembangkang. Dia tidak menyokong pembangkang. Dia mula jadi hanya menarik sokongan pada Perdana Menteri tetapi tidak menyokong pembangkang. Jadi kena tengok. Jadi ini mungkin war-war bagi saya lah. Mungkin pembangkang kata takut kerajaan hilang sokongan. Jadi bagi saya sebagai ahli parlimen yang menyokong kerajaan, saya rasa kerajaan kena menghadapi realiti ini, itu saya takut. InsyaAllah masih ada sokongan kepada kerajaan.